Dalam video kali ini, cikgu akan membincangkan subtopik 3.2 daya ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Force acting on current carrying conductor in a magnetic field. Dalam subtopik yang pertama, kita telah belajar tentang elektromagnet, iaitu suatu konduktor pembawa arus elektrik menghasilkan medan magnet di sekelilingnya. Kita recall kembali subtopik pertama, sekiranya terdapat konduktor yang membawa arus, maka akan wujud satu medan magnet di sekelilingnya. Dalam gambar, terdapat magnet kekal yang bertindak pada arah utara ke selatan magnet dan terdapat satu dawai lurus. Apabila arus dibekalkan, konduktor lurus ini akan mengalirkan arus. Maka di sekeliling konduktor ini akan wujud medan magnet. Jika konduktor pembawa arus elektrik berada dalam satu medan magnet yang lain, suatu daya akan bertindak ke atas konduktor itu. Daya tersebut akan menyebabkan konduktor yang berada di tengah-tengah ini akan bergerak. Dalam kes ini, daya akan bergerak ke atas. Arah daya yang bertindak boleh ditentukan dengan menggunakan petua tangan kiri Fleming, Fleming left hand rule. Ini adalah petua tangan kiri Fleming, Fleming left hand rule, di mana ibu jari mewakili daya yang terhasil. Jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet daripada utara ke selatan, magnet kekal, dan jari tengah mewakili arah arus. Sebagai contoh, dalam gambar ini, diberikan arah arus pada arah ini dan jari tengah mewakili arah medan magnet, iaitu di sini kutub utara, di sini kutub selatan. Maka kita akan dapat tentukan arah daya yang bertindak ke atas dawai lurus tersebut ke atas. Dalam makmal, kita boleh mengkaji daya ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Ini adalah susunan radasnya. Terdapat bateri, dawai penyambung, suis, dua magnet yang berlainan kutub utara dan selatan, rod kuprum sebagai landasan, dan satu dawai lurus akan diletakkan di atas landasan supaya ia boleh bergerak. Our experiment contains a horseshoe magnet and a conductor which is free to move to and fro inside a magnetic field generated by the horseshoe magnet. As soon as we switch on the battery and the current flows through the conductor, it starts moving towards the left. So let's see why this happens. When we pass the current through the conductor, it generates the magnetic field around it. When this magnetic field interacts with external magnetic field produced by the magnet, it tries to align with it, which in turn produces a force which moves the conductor. The current flows through the conductor from point A to point B. The magnetic field is in the downward direction. So if we align the forefinger in the downward direction and the middle finger in the direction from A to B,
Then the thumb points towards the left. So the force exerted on the conductor should be towards the left, which is the same as we observed in our experiment. Ini antara pemerhatian yang boleh kita perhatikan daripada eksperimen tadi. Tentukan arah arus mengalir pada rod Coulomb pendek, arah medan magnet dan arah daya yang bertindak. So dalam kes yang pertama, tentukan arah arus yang mengalir dalam rod Coulomb pendek berdasarkan kepada terminal positif bateri. Jika di sini positif, di sini negatif, arus mengalir pada arah ini, maka arus akan mengalir di dalam rod Coulomb pendek pada arah ke hadapan. Maka jari tengah ditunjukkan mewakili arah arus. Seterusnya jari telunjuk mesti ditunjukkan ke arah kutub selatan. So di sini utara, di sini selatan, maka jari telunjuk ke arah bawah. Kita akan dapati ibu jari menunjuk ke arah kanan. Ini mewakili arah daya yang bertindak ke atas rod Coulomb pendek dan rod Coulomb pendek akan bergerak pada arah daya yang bertindak. Kes yang kedua. Tentukan di sini positif, di sini negatif, arusnya mengalir pada arah ini. Maka arus akan mengalir dalam rod Coulomb pendek pada arah ini. Jari tengah ditunjukkan pada arah arus. Jari telunjuk ditunjukkan ke arah selatan, and ke S, iaitu ke bawah, dan ibu jari akan menunjukkan ke arah kiri. Ke arah kiri mewakili daya yang bertindak ke atas rod Coulomb pendek. Kes yang ketiga. Arus mengalir dari terminal positif, maka arus mengalir dalam arah ini. Kita perhatikan arah medan magnet. Arah medan magnet bertindak daripada utara ke selatan. Oleh itu, jari telunjuk ditunjukkan ke atas. Dan ibu jari akan menunjukkan ke arah kiri bagi mewakili arah daya yang bertindak ke atas rod Coulomb pendek. Kes yang keempat, tentukan dahulu arah arus yang mengalir dalam rod Coulomb pendek. Arah arus mengalir pada arah ini, maka tunjukkan jari tengah ke arah arus. Arah medan magnet bertindak ke atas, maka jari telunjuk ditunjukkan ke atas bagi mewakili arah medan magnet. Dan kita dapati arah ibu jari ke arah kanan yang mewakili arah daya yang bertindak ke atas rod Coulomb pendek. Kesimpulan daripada aktiviti ini ialah satu daya terhasil dan bertindak ke atas konduktor yang membawa arus yang berada dalam satu medan magnet jika arah arus yang mengalir berserenjang dengan arah medan magnet tersebut. Bagaimana konduktor pembawa arus dalam medan magnet mengalami daya? Terdapat dua medan magnet. Yang pertama, medan magnet daripada magnet kekal.
yang mempunyai medan magnet yang seragam dan selari. Sebagai contoh, dalam gambar ini, medan magnet yang terhasil selari bertindak daripada kutub utara ke kutub selatan. Medan magnet kedua adalah hasil daripada konduktor yang membawa arus. Jadi di sini ada dua medan magnet kekal dan medan magnet hasil daripada konduktor yang membawa arus. Kedua-dua medan magnet ini saling berinteraksi dan menghasilkan satu medan magnet paduan yang disebut sebagai medan lastik, catapult field. Kalau kita lihat dalam gambar ini, terdapat gabungan dua medan magnet. Satu medan magnet kekal yang bertindak daripada kutub utara ke kutub selatan. Dan satu lagi medan magnet yang dihasilkan oleh konduktor yang membawa arus di tengah-tengahnya. Dua medan magnet ini akan saling berinteraksi menghasilkan satu medan magnet paduan atau disebut sebagai catapult field. Di sini adalah kawasan yang mempunyai medan magnet yang kuat. Di sini kawasan yang mempunyai medan magnet yang lemah. Maka akan wujud satu daya tolakan yang bertindak dari kawasan yang mempunyai kekuatan magnet yang kuat ke kawasan medan magnet yang lemah, yang menghasilkan satu daya tolakan ke atas konduktor pembawa arus. Pelajar perlu tahu melukis catapult field yang wujud di antara dua medan magnet. Langkah pertama, kita kena pasti terlebih dahulu arah medan magnet sementara yang wujud di sekeliling konduktor yang membawa arus di tengah-tengah medan magnet kekal. Dalam keadaan ini, tanda titik menunjukkan arah arus keluar daripada skrin. Menggunakan petua genggaman tangan kanan, genggamkan tangan kanan dan ibu jari menunjukkan ke atas. Kita dapati arah medan magnetnya bertindak pada arah lawan jam. Kita tak perlu lukis keseluruhan begini, tak perlu. Apa yang kita perlu lukis hanyalah di bahagian atas satu dan di bahagian bawah. Selepas itu, tentukan pula arah medan magnet oleh medan magnet kekal. Arah medan magnet yang bertindak adalah daripada utara ke selatan. Kita tak perlu lukis sepenuhnya begini. Kita hanya perlu wakilkan saja di bahagian atas satu dan di bahagian bawah. Jika kita lihat di bahagian atas, kedua-dua arah medan magnet ini saling bertentangan, maka ia akan membatalkan antara satu sama lain. Jadi kita boleh padam. Di bahagian bawah, kedua-dua arah medan magnetnya adalah pada arah yang sama. Maka ia akan menjadi panduan untuk kita melukis medan lastik yang terbentuk. Kita mula melukis daripada kutub utara di tengah-tengah magnet. Ia akan bergerak ke bawah mengikut medan magnet yang kuat di sini. Kemudian dia akan kembali kepada kedudukan asal. Jadi ini ada arah medan magnet. Seterusnya kita lukis yang kedua juga mengikut arah yang sama. Dan yang ketiga. Di sini juga akan turun ke bawah kerana arah medan magnet yang lebih kuat di bawah. Dan terdapat sebahagian kecil yang masih wujud di bahagian atas. Hasil daripada lukisan medan lastik ini, kita boleh tentukan arah daya yang bertindak ke atas konduktor ini ke atas. Kita lihat contoh yang kedua.
Langkah pertama, kita tentukan arah medan magnet kekal terlebih dahulu. Kita lukiskan arah medan magnet yang bertindak. Satu di atas, satu lagi di bawah. Bertindak daripada utara ke selatan. Dan langkah yang kedua, tentukan arah medan magnet yang bertindak di sekeliling konduktor yang membawa arus. Simbol pangkah menunjukkan arah arusnya ke dalam skrin. Genggamkan tangan kanan dengan ibu jari ditunjukkan ke dalam skrin. Kita dapati arah medan magnetnya, arah jam. Kita lukiskan dua kedudukan arah medan magnet yang bertindak. Kita padam dua medan magnet yang bertentangan arah kerana ia saling membatalkan. Seterusnya kita lukis garisan medan magnet yang terhasil dari tengah magnet ke bawah dan balik semula ke tengah pada kutub selatan. Lepas tu kita lengkapkanlah. Dan kita tentukan arah daya yang bertindak ke atas. Contoh yang ketiga. Dalam contoh yang ketiga terdapat dua konduktor yang mengalirkan arus pada arah yang bertentangan. Ingat langkah pertama, tentukan arah medan magnet kekal dan lukiskan pada dua kedudukan di atas dan di bawah. Daripada N ke S, kita lukiskan satu di atas bagi konduktor pertama, satu di atas bagi konduktor kedua, satu di bawah konduktor pertama, satu di bawah pada konduktor kedua. Selepas itu tentukan arah medan magnet yang wujud di sekeliling konduktor yang membawa arus menggunakan petua genggaman tangan kanan. Yang pertama, arah medan magnetnya bertindak arah jam. Kita lukiskan hanya pada dua kedudukan sahaja. Tak perlu lukis dalam bentuk bulatan. Kita lukiskan hanya pada dua kedudukan saja. Begini. Ini kita tak nak. Dan pada konduktor yang kedua, arah medan magnetnya bertindak pada arah lawan jam. Kita lukiskan pada dua kedudukan sahaja. Dan langkah seterusnya kita padam medan-medan magnet yang bertindak bertentangan arah. Satu di sini, satu lagi di sini. Dan terdapat dua kedudukan magnet-magnet paduan pada sama arah. Seterusnya kita lukiskan garisan magnet dari tengah magnet kutub utara. Dia akan ke atas, turun ke bawah dan naik semula ke atas. Seterusnya, okey, ini hanya sampingan. Dan kita lukiskan arah daya yang bertindak. Pada konduktor pertama, arah daya bertindak ke bawah. Dan pada konduktor yang kedua bertindak ke atas. Ia akan menghasilkan satu putaran pada gelung pada arah lawan jam. Kes yang keempat. Kita lukiskan dua kedudukan medan magnet kekal di atas dan di bawah. Seterusnya kita tentukan arah medan magnet yang bertindak di sekeliling konduktor. Konduktor pertama bertindak pada arah lawan jam. Lukiskan hanya di atas dan di bawah. Dan pada konduktor yang kedua, arah medan magnet yang bertindak arah jam.
Dan langkah seterusnya kita padam dua medan magnet yang saling bertentangan arah. Dan langkah seterusnya kita lukiskan garisan medan magnet lastik yang terbentuk. Seterusnya kita lukiskan arah daya yang bertindak. Dia akan menghasilkan satu gerakan putaran arah jam. Faktor-faktor yang mempengaruhi magnitud daya yang bertindak ke atas konduktor membawa arus dalam suatu medan magnet. Magnitud daya yang bertindak ke atas konduktor membawa arus dalam medan magnet bergantung kepada magnitud arus yang mengalir melalui konduktor dan yang kedua kekuatan medan magnet kekal. Semakin besar arus melalui konduktor dalam medan magnet kekal, semakin besar daya yang bertindak ke atasnya. Dan semakin kuat medan magnet kekal, semakin besar daya yang bertindak ke atas konduktor yang membawa arus yang berada dalam medan magnet itu. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi magnitud daya yang bertindak ke atas konduktor yang membawa arus dalam medan magnet ialah luas keratan rentas konduktor atau ketebalan dawai. Semakin besar luas keratan rentas konduktor, semakin besar daya yang bertindak ke atasnya. Ini adalah kerana konduktor yang luas keratan rentas yang besar mempunyai rintangan yang kecil dan dengan itu menyebabkan arus yang lebih besar mengalir melaluinya.